Assalamualaikum. Tuan-tuan, kalau rasa video saya bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan give thumbs up, like, share dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya pagi lagi ni buat video. Okey. Hari ni saya nak buat video berkenaan dengan online shopping. Okey. Banyaklah orang buat online shopping kan. Sekarang kita dah MCO PKP. So kita dah bukan tak belilah dekat kedai. Kalau nak cepat kita beli kat kedai. Tapi kebanyakan kita dah suka dah buat online shopping. Kita beli barang-barang online, saya rasa lebih murah kan. Tetapi itulah, ada banyak perkara yang orang tak tahu mengenai online shopping. Dan saya nak guide satu persatu mengenai online shopping. Okey. Banyak orang komplain dan orang seller-seller Malaysia lah, dia punya unique selling point lah seller Malaysia. Kalau you beli dengan seller Malaysia, terjamin tiada risk, cepat penghantaran. Itu biasa unique selling point seller Malaysia. Kalau kita beli daripada China, barang mungkin rosak, risk barang tak sampai, benda-benda macam tu. Tapi tuan-tuan jangan lupa, saya nak guide satu persatu mengenai dalam experience saya beli online shopping. Saya dapati kebanyakan masanya online shopping, terutamanya di Shopee dan di Lazada, murah. Itu saya suka tu. Saya suka beli sebab dia murah kan, murah. Kita suka beli yang murah. Jadi dan bukan saja murah sebenarnya. Dengan adanya online shopping, kita dapat beli barang-barang yang pelik-pelik, yang kadang-kadang kita tak tahu nak cari kat kedai mana, tetapi di online ada. Dan kita tak tahu nama dia, tapi bila kita browse, kita look around dan ini barang dia. So that's a good thing about online shopping lah kan, bila kita dah ada online shopping ni. Okey, saya tak nak membebel banyak-banyak, tapi saya nak tunjuk satu persatu online shopping experience saya, yang mana orang kata online shopping beli daripada China ni risky, lambat nak sampai, dan barang tu kalau tak sampai macam mana kan, kalau barang tu rosak macam mana. Okey, nanti saya share satu persatu kes saya. Okey, tuan-tuan, saya nak ambil contoh yang ini. Okey, saya ada beli smoke detector. Smoke detector saya beli di Shopee. Ini harganya sekian. Okey, saya beli daripada seller ni. Okey, seller ni dia agak ada masalah sikit dengan saya, sebab masa saya beli awal-awal, saya dah komplain dekat dia yang benda ni function, dia function dari segi nyala, dia nyala, tetapi sensitivity dia untuk detect smoke tu sangat rendah. In fact, saya tak pernah lagi bila dedahkan daripada smoke yang banyak, asap yang banyak, dia detect atau dia beri alam. Okey, jadi saya tak puas hati lah dengan kualiti barang tu. So saya pun kemukakan kepada seller dan saya nak refund lah ataupun return. Dan tapi dia kata dia akan tanya balik dengan dia punya kilang, so on and so forth lah. Okey, so dia melambatkan proses. Bila dah lambatkan proses, timeline Shopee tu, yang dia punya warranty tu dah habis. Saya saja je pun nak tengok dia macam mana, honest ke tak. Nak jadikan cerita dia tidak honest, tapi saya saya simpan semua chatting saya dengan seller ni, dan saya kemukakan kepada Shopee. Shopee ada buat chatting, live chat, gunakan apps Shopee. Kita boleh buat live chat dengan dia, dan kita bagi tahu pada Shopee yang sebenarnya pada awalnya kita dah contact dia, tetapi dia melewat-lewatkan dan sehinggalah timeline tu habis. Dan akhirnya sebenarnya Shopee refund saya balik amount ni. Okey, walaupun dia tak refund amount RM27, saya menggunakan Shopee Coins kan. Tapi Shopee kata dia akan refund hanya amount yang saya bayar, dan Shopee Coin dia tak akan refund. Tapi at least something lah kan, kita terjaga, dan barang ni kita tak payah pulang. Jadi easier for us. Itu satu kes saya.
Jadi kalau tuan-tuan rasa beli barang, tiba-tiba barang tu tidak function seperti yang tuan-tuan nak, jadi tuan-tuan boleh kemukakan kepada seller, okey, dan boleh terus open dispute. Jangan tunggu lagi timeline tu habis. Kalau timeline tu habis, dia akan jadi macam ni kes dia. Jadi, tuan-tuan biasanya tidak akan dapat full amount kalau tuan-tuan guna Shopee Coin. Tapi kalau tuan-tuan open dispute, tuan-tuan akan dapat balik Shopee Coin. Alright. Okey. Dalam kes yang ini pula, saya beli switch, smart home switch 12 unit. Okey, saya beli black. Tetapi bila seller hantar, dia termiss satu ataupun dia kurang ke saya tak tahulah, tapi bukan termiss satu, dia terhantar satu yang warna putih. Jadi saya tidak berpuas hati kerana saya nak menggunakan ke-12-12-nya untuk klien saya warna hitam. Kalau warna putih, saya dah tak boleh guna. Okay, it's not because of just colour, because kadang-kadang it's matter sebab klien kita nak warna hitam sahaja. Alright, so apa yang saya boleh buat? Saya kena bagi tahu Shopee yang benda ni bukan salah saya lah, salah daripada seller. So saya nak benda tu di refund ataupun return, kan? Okay. Dan akhirnya Shopee decided untuk terima aduan saya dan terima dan refund untuk satu unit sahaja, dan saya tak perlu pulangkan balik barang ni. Tetapi ada masalah sebab masa saya beli dulu dengan harga ni, saya menggunakan voucher yang dapat 10% unlimited. Okay, so dengan RM609.50 ni, saya dapat sekitar 6,000 lah, 6,000 points kan, 6,900 poin macam tu. Ataupun saya rasa saya guna 15% kot, macam tu lah, lebih kurang lah. So bila Shopee refund saya, harga dia dalam RM50 ke RM60 lah. Bila dia refund balik saya tak dapat apa ni, Shopee Coins. Iaitu downside dia, which is Shopee tak bagi tahu saya kalau saya minta refund atau tak complete, okay, this order number, bila dia tak complete, kita sebenarnya takkan being granted voucher yang sepatutnya kita dapat in term of cashback, in term of Shopee Coins. Okay, so Shopee Coins sepatutnya saya dapat dalam sekitar 6,000 poin, saya hilang. Tapi saya dapat duit saya balik dalam RM59 macam tu lah, RM59 ke RM55 macam tu lah. Okay, so oh no, RM53. Saya beli RM53 kan. So itulah. Jadi tuan-tuan berjaga-jaga. Kalau tuan-tuan menggunakan voucher, jadi tuan-tuan ada possibility untuk tak dapat balik sekiranya request untuk refund. Okay. Okay. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, kita as pengguna, kita ada hak nak menukar sama ada kita tak suka sesuatu barang, ataupun kita rasa ada satu tempat yang lebih baik, lebih murah daripada tempat yang kita order sebelum ni kan. Jadi sebenarnya kita boleh cancel kita punya order. We can cancel that. Okay. And macam kes saya belum sempat lagi dia deliver, so saya cancel awal-awal. Saya beli di sini. Alasan cancel adalah kerana saya found tempat lebih murah. Okey, seller lebih murah. So saya dapat yang ini. Jadi kita jangan terlampau rigid dalam pembelian di online. Oh, kalau kita dah beli tak boleh nak buat ubah, tak boleh, tak ada risk sangat bergantung pada kita kan. Kita sebenarnya bukan risk free, tetapi adalah kita ada jaminan daripada marketplace. Kita panggil Shopee ni marketplace. Okey, tapi Shopee ni dia punya coverage dia tidak sebaik Lazada. Saya lagi suka Lazada. Saya ambil contoh beberapa kejap lagi ya. Okey, saya ambil contoh yang ini. Seller ni kan, seller ni tak salah. Seller ni post awal kepada saya, saya perlukan barang-barang ni agak urgent. Seller ni tak ada salah. Saya nak clarify kat sini, tak ada salah. Bagus, dia post pun laju. Tapi masalah dia daripada JNT simpan barang saya di satu tempat lebih daripada 10 hari atau 8 hari macam tu. So saya a bit frustrated lah kan. Sepatutnya barang ni saya terima awal. Okey, alasan seller berikan, dia kata dia dah contact JNT kata barang banyak.
Tapi sebenarnya kita as a pengguna, bila kita beli, nanti dia akan bagi tahu tau bila estimated delivery date. Okey, ini satu daripada contoh daripada order yang saya buat. Okey, saya order pada 30/5. Okey. One of my order, dia bagi tahu kat sini, Shopee bagi tahu kalau kita pergi detail ke order tu, dia akan bagi tahu bila expected to deliver. Okey. By the time okey, kalau kita tak dapat lagi 18/6, kita boleh extend. Tapi kalau kita tak nak extend, kita bolehlah file refund cepat-cepat kan. At least benda tu covered. Sebagai buyer, consumer, kita being covered kan, dengan Shopee guarantee ni. So tak adalah masalah hilang duit tak dapat balik kan, dengan seller-seller yang bukan tak genuine, dengan seller yang macam ni lah, kadang-kadang masalah tak sampai barang kan. Jadi jangan takut, ada risk, betul, risiko ada, tetapi risiko ni kita pun dijamin oleh marketplace. Okey. Yang ini untuk yang bagi Shopee lah. Tapi kalau katakan macam ni kan, dia patut deliver by 8/6, tak deliver. Tapi kalau kita file dispute ataupun minta refund daripada Shopee, biasanya kalau barang tu betul-betul tak deliver, baru Shopee dia refund, ataupun tak dapat reply daripada seller, baru dia refund. Tetapi sekiranya ada seller reply dalam dispute tu mengatakan benda ni postpone, benda ni lewat daripada pihak courier, Shopee akan cuba delaykan result dispute ni sehingga barang tu deliver. Saya pernah ada experience barang tu deliver selepas 12 hari, walaupun saya hanya beli barang tu daripada Bangi ke Seri Kembangan kan. Kalau kita lihat proses delivery tu sekejap je, dalam mungkin 2 hari atau 3 hari. Tetapi masalahnya dia duduk dekat satu pos JNT tu terlalu lama, 7 hari ke 8 hari macam tu. So saya file dispute, dan lebih daripada hari yang dinyatakan ni kan, estimation ni, dan lebih daripada 6 hari, 7 hari. Tetapi Shopee tak ambil apa-apa tindakan, dia delay, tak bagi jawapan, dan akhirnya barang tu deliver. Bila barang tu deliver, okey lah kan, semua rasa okey kan. Sebenarnya kita being violated sebagai consumer. Kita ada timeline. Kalau timeline ni dia tak boleh meet, sebenarnya kita harus dikompensate. Okey. Benda ni tidak berlaku di Shopee. Okey. Shopee agak dia tidak cover lah, tiada coverage yang tentang ni. Tetapi sebab tu saya suka lagi beli di Lazada. Lazada lebih bagus. Saya akan tunjukkan contoh. Okey, ini adalah salah satu contoh pembelian saya di Lazada. Saya beli kamera ni, sepatutnya dia deliver pada 21. Pada 21. Tapi dia tak deliver pada 21, deliver pada 22. So on the morning 21 tu kan, morning 21 tu 22, saya terus live chat dengan Lazada. Saya inform kat dia yang barang ni tak sampai-sampai, dan dia melebihi proposed date untuk deliver tu. Okey. So Lazada kata sorry, dia akan deliver by today juga, dia kata. Okey, saya cakap doesn't matter kalau dia deliver by today, tapi saya perlukan compensation. Maksudnya saya perlukan timbal balik lah kan. Sebab sepatutnya saya terima hari ni, tapi saya terima hari keesokan harinya. Lazada bagi saya RM10 kredit dalam e-wallet saya disebabkan perkara itu. Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan beli di Lazada, Lazada ni bagus sikit. Bukan saya tak kerja dengan Lazada, tapi dari segi situ Lazada bagus, dia jaga customer dia. Sekiranya barang lambat deliver, tuan-tuan boleh mohon compensation, okey, daripada pihak Lazada untuk
barang yang lambat diterima. Okey. Yang ini selepas saya terima, barang tu rosak pula. Bukan rosak, lepas 5 days, no. Saya dapat 22 hari bulan, saya pasang 23 hari bulan. Hari semalam saya perasan kamera ni rosak. So bila kamera ni rosak, saya message terus kepada seller ni. Seller ni bagus. Okey, tapi kebanyakan saya beli banyak kamera daripada dah 3 saya pulang ke 4 saya pulang. Sebab rosak. So seller ni terima keadaan, dia akan tanya macam-macam lah, gambar lah, macam mana connection, itu perkara biasa. Jadi saya return lah. Saya minta saya open dispute untuk return balik barang ni, dan seller pun terima dan Lazada pun terima. Okay, Lazada akan bagi sekeping macam cover, bukan cover letter, macam receipt, okay, untuk kita paste kepada kita punya, tampal pada kita punya parcel. Jadi daripada situ kita akan hantar balik kita punya barang. Semuanya free, okay? Kita punya shipping free, return shipping free, tak ada masalah. Covered by Lazada. Saya suka. Tapi kalau di Shopee, kalau kita kena return balik barang, kita kena sendiri pergi ke pejabat pos, bayar, lepas tu claim balik. Dulu Lazada macam tu, tapi Lazada dah improve. So dia akan print, dia sendiri sediakan benda yang untuk kita print, untuk kita tampal. Jadi tak perlu nak bayar-bayar lagi. Jadi saya rasa yang itu best sikit lah kat Lazada. Okay. Dan Lazada, walaupun tak tahulah, certain barang orang kata murah di Shopee kan, tapi kadang-kadang bila kita compare, barang tu sama je harga Lazada dengan Shopee. Okay. So kalau barang yang harga sama Lazada dengan Shopee, belilah di Lazada. Kalau jauh beza, beli di Shopee. Tapi kalau dekat-dekat, saya prefer beli, ini saya prefer beli di Lazada. Sebab Lazada punya customer service dia bagus. Okey, ini adalah lagi satu case di Lazada di mana saya beli banyak smart switch ni. Okay, saya beli banyak smart switch ni. Saya rasa ada kot dalam 20 macam tu lah, ke 22. Right. So apa yang berlaku bila saya beli banyak-banyak ni, seller tu kata dia tidak ada barang. Tiba-tiba selepas seminggu saya dah tunggu kan, baru dia kata barang tak ada, dan dia cancel saya punya order. Dan saya report kepada Shopee, dia telah cancel, dan saya minta compensation. Saya rasa saya dapat RM10 kredit juga because of perkara ni. Sebab kita pun ada right juga, bila kita tunggu lama kan, kita expect kita dah dapat barang, so dia akan mengganggu timeline kerja kita. Jadi bila perkara-perkara macam ni, Lazada dia ambil tahu dan dia bagi compensation lah. Dan walaupun tidaklah banyak, tetapi at least dia tahulah dia bertanggungjawab. Itu yang saya sukanya. Okey, itu satu case. Okey, untuk case yang ini pula kan, untuk case yang ini, saya punya item rosak selepas 2 minggu atau 3 minggu. Saya bagi tahu pada seller rosak, dan seller kata okey, dia terima untuk kita return. Bila saya message kepada Lazada kata dah pass daripada dia punya warranty. Tapi saya cakap seller sendiri menerima yang barang dia sebenarnya rosak. Okey, dan saya nak mohon untuk return. Dan Lazada terima based on saya punya transkrip, saya print screen apa yang saya chat dengan seller, dan dia terima, dan dia bagi receipt untuk saya return balik item ni. Jadi tuan-tuan, kalau dah terlebih tarikh tu pun, cuba check dengan seller dan juga Lazada, keutarakan apa masalah dia sebenarnya. Okey, dan kalau ada bukti dari segi chatting dengan seller, kemukakan kepada Lazada. Ini buktinya, dan kita punya nasib terbela lah. Dalam kes saya ni terbela, sebab walaupun dah sebulan, saya rasa sebulan saya guna ni, tapi lepas tu rosak kan. Saya tak berpuas hati lah kan, baru guna sebulan dah rosak. Jadi seller kata okey, dia terima untuk return, dan saya submit isu ni kepada Lazada. Lazada terima untuk saya return. Okey, saya akan tunjuk lagi kes-kes yang lain. Okey,
ini satu lagi kes yang mana di Lazada saya beli banyak tetapi seller gagal untuk hantar dan saya di refund oleh Lazada. Okey, jadi jangan takut kes orang tak deliver, cancel. Sebenarnya kita boleh dapat duit kita balik. Kita jangan risau bab-bab ni. Okey. Yang penting kita mesti inform kepada marketplace. Contohnya Lazada, Shopee yang kita tak dapat barang tu. Jadi ini contoh-contohnya. Saya nak ambil contoh yang last sekali yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey, ini contoh yang terbaik yang paling saya suka beli di Lazada. Okey. Saya selalu beli sabun basuh baju di Lazada kerana dia murah. Okey. Tapi orang ramai banyak tak suka beli di Lazada sebab selalu tumpah. Okey. Biasa saya beli, honestly saya memang beli banyak dan saya selalu beli. Masalah pembelian di Lazada ni yang deterjen macam ni, dia tidak susun bila dia deliver ataupun masa packing dia tidak susun upright. Okey, benda botol ni ke atas, dia terbalik macam tu, jadi munjung dia ke bawah. Walaupun dia tapekan dia punya penutup dia, tetapi akan ada leaking. Itu sebab kalau kita tengok komen di Lazada ke Shopee ke, mesti kebanyakannya, saya berani kata 50% kata ada leaking. Saya beli dalam 10 botol saya beli, saya rasa mesti ada 2 atau 3 yang leaking. Ada pernah sekali saya beli tu 4 leaking kalau dalam 10 botol. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat? Leaking kalau banyak, kita boleh katakanlah tuan-tuan tengok 70% leaking, minta refund 100%, boleh minta refund. Okey. Saya pernah ada leaking sikit saja. Saya ambil gambar, saya tunjuk pada Lazada. As a consumer, I suppose saya sepatutnya receive full amount. Okey. Now dah mungkin out of 1 liter mungkin tertumpah 50 ml kan. Contoh kan, 1 cup tertumpah. Saya tak berpuas hati dan saya rasa this violate saya punya customer right. Saya nak some compensation ataupun refund kan. Okay, lepas tu Lazada akan negotiate lah. Dia akan kata okay, since saya nampak tak banyak yang tumpah, what about saya refund kalau you beli RM10, RM15 ke RM18 kan, what about saya refund RM10 atau RM5. Kalau tuan-tuan tak puas hati, tuan-tuan boleh cakap oh saya tak boleh, saya nak lebih banyak. Macam saya biasanya kalau sikit saja tumpah, saya minta refund dalam about RM10. Saya beli ni pun dalam RM17. So at least you being covered lah, dijamin. Tidak adalah masalah. Jadi orang takut oh kalau beli macam ni bocor nanti rugi. Sebenarnya benda ni boleh kita open dispute kan, boleh report kepada Lazada, buat live chat, bagi tahu dengan dia berapa botol yang tumpah. Tidak ada masalah. Saya tidak pernah beli sabun ni di Shopee. Okey, sebab saya takut kalau tumpah macam tu sedikit pun Shopee tak ada cover. Setakat ni Lazada is the best place yang saya beli barang-barang macam ni. Jadi saya lebih trusted Lazada. Saya bukan promote Lazada, saya tak ada buat keuntungan Lazada. Lazada tak ada bayar saya apa-apa. Tapi ini based on my experience. Yang itu bagusnya di Lazada. Okey, selepas ni teruskan tonton, saya nak bagi tips macam mana nak dapat barang tu harga lebih murah daripada harga yang dipaparkan. Alright, stay tune. Okey, kalau bab-bab barang murah ni sebenarnya saya tak boleh nafikan kebanyakannya barang murah di Shopee. Itu saya punya experience ya. Barang lebih murah di Shopee. Tetapi ada juga barang yang lebih murah di Lazada. Tetapi dari segi customer service, Lazada the best. Okay, right. Tapi saya nak bagi tahu, saya tak nafikan di Shopee bagusnya ada satu function. Function dia adalah function offer seller. Tapi saya tak nampak bagaimana nak offer seller using web based ataupun web page. Okay. Tetapi dalam app, kalau kita pergi kat satu-satu item, lepas tu kita pergi check dekat seller, lepas tu kat bawah ada make offer, boleh buat make offer. Okay, barang tu boleh offer berapa price kita nak. Kadang-kadang seller block, okay, dia tak nak negotiate on harga. Okay, never mind. Tapi kalau dia tidak off benda tu, maksudnya kita boleh negotiate lah on harga. Okay, macam saya beli yang ini. Okay, asalnya adalah RM48.90. Saya negotiate tu RM45. Seller kata no way, boleh pergi RM45.
dia hanya bagi RM48. So saya dapat RM48. Selain daripada tu, saya boleh guna, kalau preferred seller, saya boleh guna Shopee Coins. Selalu kita dapat cashback coins kan, kita boleh guna balik dalam bentuk Shopee Coins untuk preferred seller. Jadi kita dapat harga ini. Okay, so barang ni kita beli, saya cari dekat mana-mana pun di Shopee ni lah paling murah. Okay, saya akan tunjuk lagi tips dia. Okay, yang tadi penjimatan dia hanya 90 sen. Bayangkan saya beli barang ni, harga asalnya adalah RM9.13. Saya offer seller RM7. Dia tak terima, dia kata RM7.50 at least. Saya pun beli dengan RM7.50. Alasan saya masa saya beli tu sebab saya beli dalam amount yang banyak. Okey, saya rasa dalam 6. Saya beli 6. So seller kata okey, dia bagi RM7.50. Dan inilah total yang saya bayar. Sebab lepas tu saya boleh dia ada apa, shop voucher lagi. Kadang-kadang kita lupa shop voucher tu. Kita kena check sama ada seller tu ada shop voucher tak. Kalau ada, kita gunakan juga. So kita dapat harga, saya dapat harga ni. Okey, jadi jangan lupa ada di bahagian apa, di Shopee ni ada satu bahagian offer seller. Okey, kita boleh offer harga yang kita nak, berapa quantity. Biasanya kita boleh offer harga yang lebih murah kalau kita beli kuantiti yang banyak. Kalau setakat satu, jarang boleh dapat harga rendah yang banyak lah. Macam tadi saya beli satu casing saja, mungkin dapat 90 sen kan? Yang ini saya dapat RM2, nearly RM2 kan, off untuk satu unit tau. Jadi kalau kita beli 6 unit, 2 kali 6 dah RM12 kita dapat diskaun. Jadi tuan-tuan, itu adalah tips macam mana kita nak beli online dapat murah, bukan risiko free, tetapi mengurangkan risiko kita yang tak dapat barang. Orang selalu kata tak dapat barang, risiko barang daripada China, kan. Ini semua mainan orang-orang yang tak biasa beli dan nak menjual barang dia. Saya rasa kita tak perlu takut-takutkan orang lah. Setakat ni saya beli barang daripada China, Alhamdulillah. Adalah beberapa isu, beberapa problem, tetapi benda tu boleh disettlekan dengan baik lah. Alright, terima kasih banyak-banyak. Kalau tuan-tuan rasa video saya bermanfaat, beri thumbs up, like dan share channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.